في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر يا عباد الله. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhanuna billah. Ramadan khairu ma tuti as-sana, ala bi dhikrillahi nahya fakabbiru, wa idha ishtadda al-bala huwa lil-qulubi shifa, wa hadha wa'dullah. Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Halal hilal li'alli annana fi syahri Ramadan al-karim fa'abshiru haya fahal min mudhakkirin ya ibadallah. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhanuna billah. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhanuna billah. Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi kita bersama, kita berjumpa hari kedua. Kemarin kita sudah pun bersiaran dalam bicara Ramadan, dan hari ini adalah hari kedua, dan hari ini hari istimewa kerana kita bersama dengan satu Ramadan. Dan pada satu Ramadan ini, hari permulaan kita berpuasa, dan kita bersama dengan Tuan Pengarah IPG Kampus Kota Baru, Tuan Haji Muhammad Rasid Benci, dan Tuan Pengarah dah ada bersama kita sekarang ni. Assalamualaikum Tuan Haji.
Waalaikumsalam warahmatullahi Okey. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, suara bagus, terang, clear. Dan tanya khabar lu, lama tak jumpa Tuan Haji. Apa khabar? Alhamdulillah Ustaz. Baik. Baik itulah. Selamat puasa. Ya. Tak rasa lagi ni, tak rasa macam puasa lagi ni. Baru pukul 10 Betul. sejam lebih lagi kalau nak rasa pun. Sebab biasa pukul 10 kita minum lah. Ni Ya. kita minum. Okey, tak apa. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama dengan saya pada hari ini. Sebenarnya kita buat program ni untuk memenuhi tuntutan kita lah sebagai seorang Muslim. Kita dalam bulan Ramadan ni kita nak amal ibadah yang satu yang dalam bentuk spiritual tu, satu yang bentuk ritual solat tarawih apanya semua tu, tapi kita nak juga ibadah yang bentuk macam ni. Kalau pada hari-hari lain mungkin kita susah nak buat, tapi kalau bulan Ramadan ni kita boleh buat lah. Jadi hari ni sebenarnya saya dengan Tuan Pengarah, dengan Tuan Haji Muhammad Rashid tak ada tajuk yang khusus lah untuk kita cerita, tapi kita cerita secara umum tu. Jadi Tuan Haji, kita teruskan, boleh sekarang tak? Kita teruskan? Sila Ustaz. Okey. Jadi kalau tu saya nak serahkan kepada Tuan Haji dalam 10-20 minit gitu. Saya nak bagi satu isu lah. Maksudnya apakah ganjaran dalam bulan Ramadan ni, hari pertama kita nak lalui sampai 30 hari ni, apakah ganjaran yang kita akan dapat sebagai macam kita ni sebagai penjawat awam, kerja di pejabat. Jadi masa untuk kita nak duduk di masjid tu tak lama, masa untuk kita nak baca Quran pun tak banyak, masa untuk nak berzikir pun boleh jadi tak banyak. Jadi adakah kita ni dapat ganjaran sama juga dengan orang-orang yang mereka duduk jadi masjid, mereka beriktikaf jadi masjid tu? Macam mana Tuan Haji lah, pandangan Tuan Haji, kita ni sebagai seorang kakitan kerajaan yang bekerja macam kita ni, adakah dalam bulan Ramadan ni akan diberi ganjaran pahala yang lebih kurang sama dengan orang yang duduk di masjid? Silakan Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Terima kasih yang berusaha Ustaz Abdul Sattar sama-sama dengan saya pada hari ini dalam sesi kita berbincang pasal Ramadan. Jadi yang pertama sekali saya mengucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam. Alhamdulillah, hari pertama macam mana Ustaz kata tadilah, sekarang ni tak terasa lagi lapar tu. Mungkin petang-petang karang barulah terasa kita berpuasa. Jadi Alhamdulillah, balik pada soalan Ustaz tadi tu, berat juga nak jawab tu Ustaz, soalan ganjaran yang kita dapat sebagai penjawat awam. Jadi mungkin soalan ni kena pergi kepada Menteri Keuangan Ustaz. Kalau kita nak tengok dari ganjaran kebendaan ataupun sagu hati ke apa kan. Jadi insyaAllah ganjaran gaji tu sama je lah, bulan puasa tak bulan puasa pun sama saja. Cuma mungkin akhir-akhir Ramadan ni adalah makluman untuk bantuan ataupun kita kata sumbangan hari raya. Mungkin adalah. Tapi itu bukan maksud Ustaz saya rasa. Jadi maksud ganjaran ni kita nak ganjaran yang kekal lah, maksudnya dari segi pahala, kelebihan-kelebihan yang kita dapat. Walaupun kita kata kita mari kerja, balik petang mungkin tak ada masa yang banyak lah untuk kita berada di masjid ataupun untuk kita membuat amalan-amalan yang khusus lah. Seperti itu saya rasa maksud Ustaz tadi tu. Jadi Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukurlah kerana kita masih lagi diberi peluang pada hari ini untuk kita melaksanakan ibadat puasa dalam keadaan kita sehat lah. Jadi yang penting jugalah sehat ini, sebab
Kalau kita sakit pun mungkin kita tak dapat nak melaksanakan puasa itu dengan sempurna lah. Jadi berbalik kepada kita kata apakah peluang-peluang atau ganjaran yang mana kita sebagai pekerja akan peroleh daripada perintah ataupun punca kuasa, kita kata Allah SWT telah memerintahkan kita, yang mana kita pun dah biasa dengar maksud daripada daripada surah Al-Baqarah 183 kan. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kalau kita tengok dalam ayat tu, maknanya objektif ataupun sasaran kita ialah kita nak menjadi orang yang bertakwa. Jadi alhamdulillah kita sebagai pekerja, kita mari kerja macam biasa, dan di masa inilah maknanya kita nak mengubah mungkin persepsi ataupun pandangan kita bahawa kalau kita kerja ni kita kurang ataupun kita tak berpeluang untuk mendapat ganjaran yang mana dijanjikan oleh Allah SWT dalam bulan Ramadan ini. Jadi yang pertama sekali persepsi. Maknanya kita kena ingat bahawa kerja ni pun adalah satu ibadat. Kalau kita lakukan dengan cara yang betul, dengan niat yang betul, insya-Allah ada ganjaran pahala. Walaupun bukan bulan puasa pun kerja ni merupakan satu ibadat. Jadi apabila kita mari kerja dalam bulan puasa, maka sudah tentu perkara itu akan menjadi lebih bermakna ataupun lebih kita kata lebih banyak lagi lah ganjaran yang Allah beri dalam bulan Ramadan ini. Tetapi saya nak membawa satu pandang perspektif ataupun pemikiran yang mana kita boleh dapat ganjaran yang kita kata lebih sekiranya kita mempunyai perancangan. Maknanya hari ini alhamdulillah hari pertama mungkin kita boleh lagi sempat lagi kita nak membuat satu perancangan ataupun kita kata keazaman. Bagaimana puasa pada tahun ini kita akan mendapat lebih ganjaran walaupun kita mari kerja. Macam mana Ustaz kata tadi. Jadi tuan-tuan, yang pertama saya nampak perintah Allah SWT yang sentiasa kita buat. Makna kata tiap-tiap hari kita buat sembahyang, kan? Sembahyang tiang agama. Yang mana sembahyang ni perintah yang sangat besar, sangat penting, dan bagaimana kita dapat fikirkan dalam bulan Ramadan ini kita nak menambah nilai sembahyang kita. Sebagai contoh, kalau sebelum Ramadan ni kita kata tak sempat nak sebab Zuhur sibuk nak pergi makan lah apalah kan. Begitu juga kita kata subuh kadang-kadang tak sempat bangun, lewat bangun dan sebagainya. Jadi bila kita masuk bulan Ramadan ini mungkin kita ada satu perancangan supaya kita dapat meningkat kualiti sembahyang kita. Jadi bagaimana dalam bulan Ramadan ini, sebagai contoh kalau kita mari kerja, kita pastikan waktu Zuhur tu kita dapat sembahyang berjemaah. Maknanya walaupun waktu Zuhur tu bulan puasa ni kita beri masa rehat dalam setengah jam, sebab setengah jam lagi tu kita nak balik awal. Jadi insya-Allah Ramadan ni kita balik awal setengah jam lah daripada bulan biasa. Jadi kita rancang bagaimana kita dapat sembahyang Zuhur berjemaah. Kalau sebelum ni kita tak sempat, mungkin kita kata kita pergi cari makan dulu, kadang-kadang tertinggal sembahyang jemaah. Tapi kalau bulan Ramadan ni kita atau nak sekolah dan sebagainya. Jadi itu kita rancang. Kemudian kalau orang dah biasa sembahyang berjemaah, jadi dia boleh rancang lebih tinggi lagi. Misalnya dia kata, aku bulan Ramadan ni aku nak pastikan aku dapat takbir yang pertama, takbiratul ula. Jadi kalau bulan-bulan lain tu kadang-kadang pergi tu jadi masbuk, tak sempat. Tak? Sebab kita kadang sibuk. Tapi bulan ni kita boleh fikir bagaimana aku nak jaga kalau dapat aku nak sembahyang secara dapat takbiratul ula. Jadi itu di antara kita kata perancangan-perancangan kita yang menjurus kepada ganjaran tu. Kita akan mendapat lebih ganjaran. Maknanya di sini terpulang kepada kita lah. Terpulang kepada kita dari segi
apa yang kita nak capai. Jadi sebab itu kalau kita tengok ganjaran yang Allah beri ni pun dia sebenarnya bergantung kepada kualiti, nilai. Macam semayang kita tu, Allah SWT timbang dulu. Maknanya nak tengok sejauh mana khusyuk kita, sejauh mana kita punya tawajuh kita, maka sekiranya kualiti sembahyang itu baik, mutu tinggi, maka lebih besarlah ganjaran. Sebab itu ada dalam satu maksud hadis dia kata sembahyang ni, ganjaran ni Allah bagi kadang-kadang orang tu dapat separuh, kadang dapat 1/3, sebab dia menilai kualiti sembahyang. Jadi begitu juga puasa kita. Puasa kita pun kalau kita puasa dengan memenuhi kehendak syarak dan juga kehendak puasa yang mana kita biasa dengar orang kata puasa umum, puasa khusus, puasa khusus, khusus. 2 kali khusus. Khusus. Jadi itu 3 peringkat puasa. Jadi ini maksudnya kita nak keazaman dan tu mesti daripada diri kita. Daripada diri kita untuk kita meningkatkan kualiti amalan kita. Jadi berbalik pada sembahyang tadi. Jadi kalau sebelum ni mungkin kita tak sempat nak sembahyang zuhur berjemaah, kita cuba dalam bulan puasa ni kita sembahyang zuhur berjemaah. Kalau yang dah biasa berjemaah, cuba tingkatkan dapat takbir yang pertama. Kalau dah orang tu dah memang dah takbir yang pertama setiap masa, cuba tingkatkan dari segi kualiti dalam sembahyang tu pula. Dari segi khusyuk dia kan, dari segi tawajuh dia dalam sembahyang. Jadi semua tu adalah merupakan tingkat-tingkat yang mana kita perlu berusaha lah untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jadi begitu jugalah kalau dalam kita kata sembahyang asar, kalau kita balik awal, bulan puasa ni awal setengah jam, kita boleh sembahyang di kampung kita, ataupun kalau kita rasa nampak jalan jam tak sempat nak sampai di rumah, kita sembahyang dulu dekat pejabat kita, dekat masjid di pejabat kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat memakmurkan masjid kita dengan sembahyang zuhur, dengan sembahyang asar. Jadi itu maknanya kita kata satu keazaman kita. Apa yang boleh kita buat lah. Kemudian kita kata kita nak fikir juga macam mana sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib kadang-kadang setengah-setengah lah, bukan semua sekali. Kita kata kita tak sempat sebab kita nak buka kan. Jadi kita dah asyik nak makan, jadi terlewat sembahyang maghrib. Jadi itu pun kita kena fikir, kena target juga. Supaya mungkin puasa tahun ni kita nak sembahyang maghrib pun berjemaah juga. Kalau zaman dulu kan orang pergi buka di masjid, mungkin musim ni tak boleh lah Ustaz. Jadi kalau buka di rumah pun maknanya kita kena fikirlah bagaimana kita nak jimatkan masa makan itu untuk kita segerakan sembahyang, dan kalau boleh kita sembahyang berjemaah maghrib pun. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok di masjid surau pun waktu maghrib paling kurang orang sembahyang berjemaah. Sebab masa tu kita kata kita nak makan kan, lapar. Jadi itulah maknanya cubaan ataupun cabaran kita waktu maghrib ni singkat. Jadi kalau boleh kita pastikan kita jaga sembahyang maghrib tu dengan berjemaah. Begitulah juga sembahyang isyak. Sembahyang isyak tak ada masalah lah, sebab kita memang pergi untuk sembahyang sekali dengan sembahyang tarawih dan sebagainya. Dan sembahyang subuh pun saya rasa bulan Ramadan ini rasanya macam jadi mudah lah. Sebab kita lepas sahur tu kita dah relax dalam 10 minit, orang pun azan subuh, dan kita nampak bulan Ramadan ni memang ramai lah jemaah di masjid untuk sembahyang subuh. Jadi bermakna kita dalam bulan Ramadan ni kita nampak peningkatan dari segi kita punya kualiti sembahyang tu lah, dari segi masa kita jaga sembahyang, dari segi kita bersungguh untuk kita pergi masjid dan sebagainya, untuk kita meningkatkan kualiti sembahyang kita. Jadi itu salah satu kita kata peluang lah dalam bulan Ramadan ini untuk kita menetapkan keazaman dalam diri kita tu. Maknanya bukan kita nak orang lain, kita. Maknanya supaya kita dapat capai benda tu. Maknanya kalau boleh sekurang-kurangnya bulan Ramadan ini sembahyang kita tu tak miss berjemaah 5 waktu. Itu kita kata dari segi sembahyang.
Kemudian kalau kita lihat puasa ni pula Ustaz, dia dikaitkan juga dengan bulan apa kita kata turunnya Al-Quran, kan? Ya. Dalam bulan Ramadan ni turun Al-Quran dan dia sangat berkait rapatlah dengan bulan Ramadan dan Al-Quran. Jadi kita juga perlu kita ada rasa teruja ataupun ada rasa satu target untuk Quran juga. Sebab itu kadang-kadang kita dengar biasa kita orang kata kan dalam bulan Ramadan ni nak habis satu kali khatam. Sekali khatam. Jadi kalau saya ingat zaman dulu Ustaz di kampung-kampung dia ada satu kumpulan lah di Masjid Surau ni, dia akan khatamkan Al-Quran ini. Akhir-akhir puasa. Ya. Lepas tu bila habis khatam Quran tu mereka akan buat majlis berbuka puasa. Kalau kampung saya dia panggil buat namat. Namat. Maknanya dia habis dah khatam satu Quran. Jadi kita sendiri dalam bulan Ramadan ini kita kalau boleh kita cubalah masa-masa yang lapang, mungkin kita kata masa-masa yang sesuai kita baca Quran, sebelum subuh ke ataupun lepas sembahyang fardu zuhur ada masa kita baca, ataupun selepas tiap-tiap sembahyang kita baca Quran dan kita cuba target. Maknanya kita nak habis 30 juz tu dalam masa bulan Ramadan. Maknanya kalau kita kira satu hari satu juz lah. Satu juz satu hari. Lepas tu kalau kita nak bagi muka surat ataupun nak bagi helai pula Ustaz, dia satu juz tu 10 helai Ustaz tak? 10 atau 10. Gitulah maknanya kalau kita nak bagi ikut waktu semayang pun boleh orang kata, maknanya kita ambil waktu setiap semayang tu dua helai kita baca. Jadi itu di antara kaedah-kaedah lah untuk kita habiskan baca Quran untuk bulan Ramadan ini, sebab ganjaran dia sangat besar lah. Macam mana Ustaz kata, kita akan dapat ganjaran tu insya-Allah kalau kita baca dengan betul. Dan bukan kita kata baca sahaja, bulan Ramadan ni banyak peluang-peluang yang kita boleh ikutlah. Macam tahun lepas Ustaz kita ada buat apa Ustaz? Tadarus. Tadarus Quran. Tahun ni macam mana Ustaz? Tahun ni kita pasal budak buat, ada pensyarah kita pun dia terlibat dengan pelajar-pelajar, jadi kita tak buat. Kita ganti dengan program ni. Mungkin ada satu hari lagi kita baca Quran. Okey. Jadi macam tahun lepas kita buat tadarus bersama para pensyarah di bawah pimpinan Ustaz lah. Jadi maknanya kata selain pada kita baca, kita mentadabbur ataupun kita memahami apa yang firman Allah SWT, kita memahami bagaimana kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi itu di antara pengisian yang boleh kita buat walaupun kita kata kita pergi kerja, tapi dalam masa kerja pun kadang-kadang kita boleh aturkan program-program seumpama ini, seperti mana yang kita buat pada hari ini. Ini waktu kerja. Tetapi dia boleh kita letak di bawah kita kata program kualiti pribadi, iaitu kita nak meningkatkan kualiti pribadi kita, nak meningkatkan keimanan kita, nak menyedarkan kita punya menguatkan rohani kita dan sebagainya. Jadi tidak salah di masa pejabat pun kita isi dengan program-program untuk peningkatan kualiti. Dan ini memang disokong dan dicadangkan sebab kita nak pekerja pun di mana-mana pun kita nak kepada pekerja yang cergas dari segi fizikal dan minda, dari segi rohani dan jasmani, di mana falsafah pendidikan kita lah manusia yang seimbang. Jadi tidak kepada fizikal saja, tidak kepada rohani saja, tetapi seimbang. Rohani, jasmani, emosi, intelek cukup lekat. Jadi itulah makna kita kata Al-Quran tadi, kalau kita dapat khatam satu bulan Ramadan ini, maka ianya memberi satu kelebihan jugalah, satu kejayaan jugalah kita kata kepada kita apabila kita dapat menghabiskan itu. Jadi seterusnya dalam bulan Ramadan juga kita sebagai pekerja atau penjawat awam ni, kita mengisi masa-masa lapang yang ada.
Sebab kalau kebiasaan kita mungkin kita tak terbiasa lah, tapi mungkin ada orang yang biasa. Maknanya maksud saya ni, dia ni duduk saja pun lidah dia tu bergerak. Mungkin lidah dia tergerak tapi tak nampak bibir mulut kalau sebut la ilaha illallah, Ustaz. Ya. Tak? La ilaha illallah di dalam mulut. Jadi Mulut ada tak mungkin gerak, bibir tak bergerak. bibir tak gerak. Jadi itu maksudnya kita mari kerja tapi lidah kita tu bergerak dengan sebutan la ilaha illallah, ataupun kita dah biasakan dengan berselawat, ataupun kita istighfar. Jadi benda-benda ni kadang-kadang dia memerlukan keazaman kita juga. Maknanya kita ada mari kan, keazaman dalam hati kita ni, aku tahun ni pergi kerja, tapi masa kerja aku nak cuba habiskan selawat ni 1000 katakan sehari. Tak? Jadi walaupun kita kata tengah buat kerja ataupun tengah kita menyiapkan apa-apa, tetapi lidah kita tu sentiasa kita sebut berzikir kepada Allah. Jadi itu satu kelebihan jugalah bagi kita walaupun kita mari kerja. Sebab amalan-amalan ni kita kata tak perlu pun kita pergi duduk masjid. Ustaz tak? Ya. Apabila kita nak melakukan amalan-amalan zikir, selawat, istighfar ini, maka kita cuba mulakan daripada bulan Ramadan ini. Kita target, kita katalah kita target, aku nak berhabis 1000 selawat sehari. Jadi kita dengar kelebihan selawat ni banyaklah. Kalau kita selawat sekali, Allah SWT selawat pada kita 10 kali rahmat pada kita. Jadi sebab itu kita cuba pegang atas satu amalan dari segi zikir, istighfar atau selawat. Kita pegang satu amalan, mula pada hari ni aku nak buat apa, ataupun kita nak berubah. Ikut ada pendapat kata macam Imam Ghazali cadang tu, hari ni baca apa kan Ustaz tak? Esok baca apa, zikir apa, dia berubah-ubah mengikut hari. Jadi ini satu kita kata peluang lah pada kita walaupun kita mari kerja, tapi kita boleh mengisi masa-masa tu dengan banyak kelebihan-kelebihan yang kita akan dapat lah daripada amalan tersebut. Seterusnya kita juga perlu tingkatkanlah hubungan silaturahim sesama kita dalam bulan Ramadan ini. Apatah lagi kita ni disuruh melihat rakan-rakan kita, saudara-saudara kita. Maknanya kita kena cakna lah, kita meringankan tangan untuk membantu, memberi sedekah, membantu orang miskin. Jadi bulan ni sangat digalakkan. Maknanya kita nak membantu sesama saudara Islam, mengeratkan hubungan, silaturahim dan sebagainya, itu adalah satu perkara yang sangat disuruh. Jadi walaupun di tempat kerja kita kata kita kena meningkatkan kita punya hubungan sesama rakan sejawat. Kalau ada tekih sikit sebanyak tu, kalau boleh bulan ni kita cuba baiki. Maknanya kita cuba tu balik lah kita kata. Mungkin Bulan sebelum ni payah nak baik ni tu Haji. Bulan orang lapar ni mudah nak marah. Yang susah sikit kalau nak baik tu. Jadi kau jadi panah deh. Kau panah. Jadi itulah maknanya kita cuba fikirlah balik bagaimana supaya kita dapat baiki tu lepas-lepas tu. Maknanya kalau ada tekih ke apa-apa, mungkin dekat-dekat ngeraya ke kita pergi jelah kita memulakan supaya benda yang keruh tu kita dapat jernihkan balik. Jadi penting sangatlah benda tu. Sebab kita ni ada hubungan kita hablum minallah, hablum minannas. Walaupun hubungan kita dengan Allah tu molek dah, kita kata tak berhenti zikir kepada Allah, tapi kalau hubungan kita dengan manusia ni bermasalah, jadi masalah jugalah. Jadi tak seimbang, tak kita kata cukup 100% dari segi keperluan kehendak kita punya kehendak agama kita. Jadi itulah perlu kita jaga hubungan kita bersama dengan kaum kerabat jugalah pada bulan Ramadan ini. Kita kena lihat keperluan jiran-jiran kita, keperluan makan minum dan sebagainya tu. Sebab tu digalakkan pada bulan ini kita memberi makan pada orang yang berbuka. Supaya dikatakan bila kita beri makan pada orang berbuka ni, kita akan mendapat pahala orang yang berbuka tu, tanpa mengurangkan pahala dia lah. Dan seterusnya di bulan Ramadan ni juga kita perlu berhati-hati. Kita tempat kerja ni kita memanglah kita ramai jumpa kawan-kawan sahabat-sahabat kita. Kalau duduk rumah, duduk masjid tu tak ada orang, ataupun kita tak bercakap pula. Jadi di tempat kerja ni kadang-kadang kita bercakap, cakap khabar lah.
Jadi yang paling penting kita jaga ialah supaya percakapan kita kalau boleh kita nak sifakan apa yang kita kata percakapan yang memberi dosa. Jadi biasanya kadang-kadang kita terlajak, Ustaz tak? Ya. Jadi, bila kita bercakap-cakap kita terlajak masuk pada peranggan yang Tuhan marah. Iaitu percakapan kita kata mengumpat lah. Yang menyebabkan dosa. Apatah lagi bulan Ramadan ini akan menyebabkan puasa itu jadi ringan lah orang kata. Sebab kita tak jaga percakapan. Ya. Jadi kita tak jaga percakapan kita. Jadi sebaik mungkin kita jaga panca indera kita, lidah kita, mata kita. Kalau bulan-bulan lain tu kita lama tengok dah. Jadi bulan ni kita kena jaga pandangan kita tu supaya tidak melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Begitu juga telinga kita, kalau benda-benda yang tak perlu kita dengar tu tak payah dengar lah. Dan juga pemikiran kita jaga bulan ni. Jadi walaupun kita tempat kerja tapi kita kena setkan minda kita supaya kita sifakan benda-benda tu. Itu yang paling baik lah. Jadi bila bulan Ramadan ni kita latih begitu, kita cuba begitu, insya-Allah dia akan terbawa lah ke bulan-bulan yang seterusnya lah. Dan itu sangat dituntut lah. Benda-benda tu dia berkait dengan maruah orang ataupun kita mencerita keburukan orang dan sebagainya, menyebabkan kita banyak masalah. Bukan saja kita kena kata minta maaf dengan Allah, tapi kita kena minta maaf dengan orang yang kita umpat dan sebagainya. Kemudian satu lagi di bulan Ramadan ni juga, walaupun kita bekerja, kita jangan lupa kita perbanyakkan doa lah. Sebab tu dia kata doa orang yang berpuasa ni sangat makbul, diterima oleh Allah sehinggalah dia berbuka. Maknanya kita dalam masa puasa, dalam masa kita bekerja di pejabat dan sebagainya, kita ada peluang untuk berdoa. Jadi kita sekarang ni kita biasa berdoa lepas sembahyang dah. Jadi kita berdoa. Jadi di bulan Ramadan ni dicadang waktu-waktu yang lebih afdal. Bukan saja sepanjang hari berpuasa tu, tapi biasanya orang berdoa ni sebelum berbuka, kemudian sebelum subuh, waktu sahur. Jadi itu di antara masa-masa yang dikatakan sangat mustajab lah untuk kita berdoa. Jadi kita jangan lupa, walaupun kita kata waktu sebelum berbuka tu kadang-kadang kita sibuk nak menyiapkan hidangan, tapi kita cuba ambil masa berdoa. Mungkin anak-anak kita aminkan, berdoa secara berjemaah sambil menunggu waktu berbuka. Jadi ini di antara perkara-perkara yang kita kata kita boleh mengisilah masa bulan Ramadan ini, dan amalan ini sebenarnya perlu diteruskan. Bukan saja kita kata bulan Ramadan, tapi kita nak mulakan bulan Ramadan ini sebab suasana bulan Ramadan ini kadang-kadang mendorong atau membantu kita lah kita membuat benda-benda ni. Jadi insya-Allah saya rasa itu dulu Ustaz yang berkait dengan ni yang Ustaz tanya tadi tu. Ya. Okey, terima kasih Tuan Haji. Bermakna daripada apa yang Tuan Haji cerita ni, saya dapat buat rumusan bahawa kita sebagai penjawat awam ini pun tidaklah kekurangan, tidaklah akan rasa kurang dalam dari untuk beribadah lah. Dibanding dengan orang lain, mungkin orang lain dia kata dia kerja sendiri, dia banyak masa untuk boleh duduk masjid, banyak masa boleh zikir, apa semua. Kita yang kerja ikut time ni, setengah jam kita boleh awal, tapi kita juga masih berpeluang untuk kita nak mengejar Ramadan ini. Iaitu kita kejar dalam masa macam Tuan Haji kata tadilah, zikirnya sambil-sambil kita duduk depan laptop, depan ni kita boleh berzikir, tak ada masalah. Kalau mulut kita tak boleh nak sebut pun, kita on ke zikir di laptop atau di telefon kita dengar tak apa. Quran kita boleh dengar walaupun kita tak ada masa nak baca. Dengar Quran pun boleh, sebab saya baca, ada yang saya baca tu dia kata mendengar Al-Quran ini, membaca tentu dah dapat pahala,
kita baca. Dan kalau mendengar pun sama je pahala kita mendengar dengan kita baca tu sama pahala dia. Tapi dengar mesti bukan setakat dengar gitulah. Kita dengar dengan fokus, kita perhati betul-betul lah. Kalau boleh ada Quran depan, Quran tu ada di depan kita dengar. Sebab mungkin kita baca tak sedap ke, kita baca tak pandai ke, kita baca gagak-gagak ke. Maknanya dengan kita mendengar Al-Quran, kita juga dianggap sebagai khatam Al-Quran. Kalau kita dengar daripada surah Fatihah sampai ke surah An-Nas tu, kita dengar setiap surah satu surah dan kita dengar dengan fokus. Sebab Allah sebut dalam Quran tu, fa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila kamu mendengar orang baca Quran, hendaklah kamu diam, kamu dengar dan kamu diam. Bermakna status orang yang membaca dan orang yang mendengar tu sama. Jadi kalau ada orang baca Quran, kita tak dengar, kita berdosa. Kita berdosa sebab tu kalau kita nak baca Quran, nak baca Quran dengan suara kuat, kita kena pastikan orang sekeliling kita dengar. Kalau tak dengar, nyanyi ke dia. Dia dengar Quran, dia tak dengar Quran, kita pula menyebabkan dia bagi dosa. Jadi Quran ni kalau kita baca slow-slow, tak ganggu orang. Takut orang tak dengar Quran, dia berdosa. Dan begitulah, kalau dia mendengar Al-Quran, maknanya statusnya seperti dia baca. Jadi sambil kita bekerja, kita boleh onkan MP3 pakai buka di handphone Quran pun sama statusnya dengan membaca. Tu bagi kita ni lah, zikir tadi kena sebut lah, ataupun zikir tengah hati ke, dan tingkatkan pengarah kata tadi, tingkatkan kualiti solat. Masa ni pun dengan betul lah. Jadi kita masih berpeluang untuk mendapat ganjaran Ramadan ini, walaupun kita sehari suntuk, kita bekerja di pejabat, kita bekerja di pejabat, tapi kita masih berpeluang sama dengan orang lain. Okey, terima kasih Tuan Haji. Boleh sambung lagi tak? Boleh, sila Ustaz. Boleh deh. Tadi kena tanya tak ke? Okey. Satu isu lain lagi, Tuan Haji. Bila Tuan Haji kata tadi, dan orang lain pun kata serupa ya, bahawa tujuan puasa ni macam tadilah, tujuannya ialah untuk bertakwa, untuk menjadikan kita ni bertakwa. Tapi kita ni dah dekat 50 kali puasa dah, 50 kali Ramadan dah kita lalui. Dekat yalah 60 kalau 60 tahun 60 kali Ramadan. Tapi kita rasa duk mana takwa yang kita dapat sepatutnya kita capai. Paling-paling pun kalau kita ni Tuan Haji umur 50 dah akhir 50-an ni, maknanya paling-paling 40 kali kita rasa kita sedar melalui Ramadan tu. 10 tahun pertama tu mungkin dia lalu tanpa kita buat apa-apa lah sebelum balik. Jadi yang kita dah balik mungkin dah 40 tahun dah. Sepatutnya kita dah nampak tau pencapaian kita tu. Pencapaian kita ialah takwa. Tapi kalau saya rasa saya tak nampak itu mana takwa. Yang 40 kali dah kita masuk dalam Ramadan tu, kita tak nampak tu. Jadi kita macam rasa gitulah. Macam juga dengan solat. Solat tu kan ada Allah sebut, kalau kita solat dengan baik, solat dengan betul, dengan benar, kita akan mendapat satu tujuan solat yang diperintahkan kita, iaitu tujuan kita bersolat ni Allah kata innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu tujuannya ialah untuk dia boleh mencegah kita daripada melakukan perkara mungkar, perkara keji, perkara dosa. Itu pun kita tak nampak juga ada kena gitu. Solat kita duduk sembahyang hari-hari tu, dia boleh ke nak tahan kita daripada kita nak mumpat? Boleh ke kita tahan kita daripada nak dengki? Boleh, rasa macam tak boleh kot. Jadi tak tercapai lah, tak tercapai. Sedekah macam tu juga. Sedekah ni, zakat ke sedekah ni ada tujuan dia juga. Contoh dia ada dalam Quran tu, liyakuna likaila, Allah saya tak ingat ayat tu, likaila dulatan baina aghniya minkum. Lebih kurang gitu. Tujuan zakat ni ialah supaya harta itu tidak berkisar hanya di kalangan orang-orang kaya sahaja.
Islam tak mau orang kaya bertambah-tambah kayanya, orang miskin bertambah-tambah merepatnya. Maka diperintahkan supaya zakat, diperintahkan untuk sedekah. Tapi apa yang berlaku sekarang ni masih tak sampai juga matlamat. Orang kaya stay dengan kekayaannya, yang berlimpah yang makin curang tu makin jauh juga. Maknanya mungkin ada yang tak kena. Dah tu biari kita nak tengok puasa ni lah. Puasa yang kita kata takwa ni, dan bagi kita ni orang pejabat awam semua tak kira, apakah Tuan Haji rasa lah yang kita perlu perubahan yang perlu ada kepada kita, terutamanya di pejabat kita lah, di IPG kita ni. Apa yang pengarah nak tengok perubahan hasil dari puasa ni, yang sebelum ni dan yang selepas puasa ni macam mana? Perubahan apa yang sepatutnya? Okey, terima kasih Ustaz. Jadi alhamdulillah bagi membincangkan dari segi perubahan yang diharapkan ni lah dalam diri kita, hasil daripada berpuasa ni memang kita kata banyak lah. Cuma macam Ustaz kata tadi lah, maknanya kalau kita tengok sembahyang kita lama dah. Tetapi kita tak nampak dari segi kesan yang mendadak ataupun kesan yang sangat besar lah. Macam dalam sembahyang kita mencegah fahsyat dan munkar tu, macam kadang-kadang kita pun terlajak, sentiasa terlajak lah. Jadi macam kita nak kata tak berkesan ke? Jadi kemungkinan ialah kita balik pada diri kita sendirilah. Maksudnya dari segi kesan sembahyang tu disebabkan kualiti sembahyang. Gitulah, mungkin gitulah Ustaz. Maknanya kualiti sembahyang tu tak mencapai satu tahap yang dikehendaki, yang mana macam sembahyang sahabat-sahabat dulu kan. Jadi dia sembahyang sehingga dia boleh minta doa cash, Allah kabul depan dia. Jadi itu sembahyang yang kita kata sembahyang yang begitu berkualiti lah. Jadi walau bagaimanapun kita masih meneruskan segala tingkah ibadat kita, pengabdian kita kepada Allah SWT, walaupun kita kata kita tak berapa jelas. Jadi ini mungkin kelemahan ibadat kita tu lah. Jadi kita akan sentiasa rasa ingin menambah baik ataupun meningkatkan kualiti lah, kita kata. Jadi berkait dengan puasa ni, kalau kita nak kait dengan apa yang kita harap sebagai penjawat awam atau pekerja ni, jadi yang pertama sekali saya nampak puasa ni merupakan kita kata ibadat yang paling hampir dengan makna keikhlasan. Keikhlasan bagi seorang hamba. Kerana ibadat puasa ni merupakan rahsia antara kita dengan Tuhan. Tak? Maknanya kalau kita tak nak puasa, kita pura-pura puasa pun tak apa, orang tak tahu. Jadi kita boleh makan minum tu banyak sangat peluang. Kalau kita kata nak makan nak minum, banyak sangat peluang, orang tak nampak lah. Jadi dari segi situ, kalau orang tu betul-betul berpuasa, maknanya itu menggambarkan keikhlasan dia lah. Maknanya dia puasa kerana Allah. Tak? Jadi seseorang yang berpuasa boleh berbuka lah tanpa diketahui oleh orang lain, tapi kerana ketakwaan dia kepada Allah tu, dia sanggup tak telan air liur lah. Air liur tak berani nak telan. Takut kat Allah. Dia sanggup menahan segala perkara yang membatalkan puasa itulah demi mengharapkan redha Allah, mengharapkan ganjaran daripada Allah. Jadi saya nampak sini sifat integriti yang ada di sini boleh kita menjelmakan atau boleh kita aplikasikan dalam kerja buat kita lah, di tempat kerja kita, di pejabat kita, supaya kerja kita tu menjadi lebih berkat, tak? Supaya kerja kita tu menjadi kena dengan maksud kita bekerja. Jadi kalau kita tengok hari ni lah, maknanya kalau kita fikirkan ataupun kita refleksi, mungkin ada kita curi masa ataupun kita kata kita tak buat kerja yang sepatutnya, ataupun kita kata kita macam-macam lah berlaku, dan sebenarnya orang tu je yang tahu apa benda yang tak kena dalam diri dia tu. Tapi dengan adanya sifat integriti ni, sifat ikhlas ini, insya-Allah maknanya kita kata walaupun ketua kita tak lihat ataupun tidak ada orang puji dan sebagainya, maka kita tetap
buat kerja kita. Dan kita punya niat kita tu pun ikhlas kerana Allah. Kita buat kerja tu sebab kita bekerja, ada tanggungjawab kita yang mana kita dibayar gaji dan sebagainya, maka sudah tentu kita ada tanggungjawab. Jadi kalau kita kerja, kita pergi kerja tapi kita tak buat kerja, jadi banyak benda yang jadi masalah situ. Maknanya kita kata gaji kita ambil, kerja tak buat. Tak. Jadi benda yang sangat tak baiklah tu kalau kita fikir dari segi tu. Dari segi integriti ni. Jadi kita harap dengan kesan daripada puasa ni, integriti kita dalam kerja ni pun akan bertambah. Maknanya kita akan menjadi pekerja yang terbaik. Maknanya walaupun kita ni tidak dikawal, tidak diselia, tetapi kita dengan secara ikhlas kita buat kerja kerana Allah. Dan saya rasa kalaulah ada perkara ni berlaku dalam diri kita sebagai pekerja, maka insya-Allah ganjaran Allah tu kita tak nampak sebenarnya. Allah bagi keberkatan daripada keikhlasan kita tu dengan banyak kurniaan yang mana kita kadang-kadang tak sedar. Macam-macam Allah bagi dengan sebab kita ikhlas kita buat kerja tu. Jadi benda macam ni kita kadang benda gaib. Kita buat dengan ikhlas, tapi Allah beri tu kalau kita tak nampak. Macam kita tak boleh nak kata, ni sebab aku buat ni lah ni, kita tak nampak yang tu. Jadi itu juga nak menjaga keikhlasan kita jugalah. Jadi saya nampak itu yang pertama dari segi integriti kita lah, kita dapat tingkatkan. Jadi sifat ni sangat berharga dah dalam kehidupan kita, yang mana amalan-amalan lain pun perlu kepada ikhlas ini. Bukan kita kata puasa saja, sembahyang, semua amalan perlu kepada ikhlas. Bahkan dalam maksud hadis pun ada dia cerita 3 orang kan, syahid, orang dermawan, orang ilmuwan, yang mana mereka ni tak ikhlas walaupun mereka buat kerja amal yang begitu hebat, syahid di jalan Allah. Jadi walaupun dia buat tu tinggi, tapi dalam hati dia tak ikhlas, dia nak suruh orang kata nak dapat nama saja, dia hebat, maka tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi tak ada kesan lah. Yang kedua mungkin kita kata juga untuk kekentalan jiwa kita. Dipanggil mujadalah ke Ustaz? Bukan mujadalah. Mujadalah. Kekentalan. Berkait dengan kekentalan jiwa ni. Tak tahu lah, bukan mujadalah. Mujadalah ni berdebat, bergaduh. Berdebat. Ke mujahadah Ustaz? Tak apa. Nanti kita cari ni. Jadi berkait dengan kekentalan jiwa ni, maknanya puasa ni dia menghalang kita daripada kita nak buat ikut nafsu syahwat kita. Jadi kita terpaksa tinggalkan keinginan syahwat kita, nak makan, minum dan sebagainya. Walaupun benda tu halal, tapi kita tidak buat pada bulan Ramadan. Jadi itu maknanya kita nak menguatkan jiwa kita supaya menjadi lebih tegas dan meninggalkan perkara-perkara yang sememangnya telah diharamkan oleh syariah. Di luar bulan Ramadan pun kadang-kadang benda tu tidak digalakkan, maka lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini kita cuba tinggalkan benda-benda yang kita kata sia-sia dan sebagainya. Jadi ini menguatkan jiwa kita. Jadi begitulah kita sebagai pekerja ni, kita kata jiwa ni kadang-kadang kena kuat. Kita kena kental menerima segala kadang-kadang arahan ataupun apa kita kata tugas-tugas yang mari tu kadang-kadang memerlukan kita ni kuat, supaya kita dapat menerima dengan redha, dengan kita kata tidak ada kita kata tak puas hati dan sebagainya. Jadi mengeluh. Ya. Kemudian seterusnya kita kata untuk kesabaran kita juga. Dalam bulan Ramadan ini kita sabar. Walaupun Ustaz kata tadi kan, kita orang kata puasa rimau Ustaz, puasa harimau. Makin puasa makin backing. Jadi maknanya puasa ni sebenarnya nak melatih sabar kita supaya
kita semakin sabar bila berhadapan dengan godaan, dengan cabaran, dengan keinginan diri kita sendiri pun kita kena sabar. Jadi sabar seperti ini amat perlulah dalam menghadapi segala kemungkinan dalam kehidupan kita. Dalam kerja kita pun, maknanya sifat sabar ni sangat penting pada kita. Jadi kalau kita tak sabar, kadang-kadang berlakulah kita kata pertelingkahan, masam muka dan sebagainya. Jadi puasa ni sebenarnya dia melatih, meningkatkan lagi kesabaran kita. Dan sebagai pekerja memang kita perlu sentiasalah ada sifat sabar ni. Seterusnya puasa ni juga boleh kita memelihara kita punya panca indera lah, panca indera kita. Jadi macam saya kata tadilah, kita nak pelihara lidah, tangan, kaki, telinga, perut. Jadi semua tu dalam bulan puasa dia ada hak-hak dia lah. Macam perut kita halang dia daripada kita makan dalam masa siang hari. Jadi dikatakan kalau kita jaga makanan dan sebagainya ni, dan puasa ni pun dikatakan sebagai salah satu cara untuk kita menyihatkan tubuh kita lah, menyihatkan badan kita. Jadi kita sebagai pekerja pun perkara-perkara ini sangat penting yang akan menjadi sebagai pengupaya kepada kita. Bila kita semua kita jadi dapat jaga panca indera ini, maka ianya akan dibawa dalam kehidupan pekerjaan kita, di pejabat kita dan sebagainya. Maka insya-Allah orang yang jaga benda-benda ni dia akan terselamatlah daripada fitnah, daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Seterusnya kita kata puasa juga diharapkan dapat meningkatkan rasa prihatin ataupun belas kasihan. Jadi puasa ni melahirkan rasa prihatin, belas kasihan kepada fakir miskin. Lantaran itu kita syariatkan pada bulan ni kita keluarkan zakat fitrah, yang mana perasaan ini bertitik tolak daripada tanggungjawab untuk melakukan kebaikan kepada masyarakat. Jadi sebagai pekerja juga kita kena ada sifat prihatin, belas kasihan dalam semua aktiviti kita, tempat kerja dan sebagainya. Dan juga ibadat di bulan Ramadan juga sebenarnya adalah untuk membersihkan ruh dan hati kita. Dengan itu kita kata terbuka kita punya hubungan dengan Allah SWT itu semakin rapat. Dan di situlah kita kata berlakunya kita kata penyerahan dan juga kita kata penyerahan dan juga kita kata penghambaan kita ni, kita mengaku depan Allah bahawa kita ni lemah. Jadi dalam kerja kita memang banyak masalah, mungkin kita tak dapat selesai. Jadi di sinilah kita kata kunci pada seorang Muslim, seorang Islam, yang mana kuncinya ialah hubungan dia dengan Allah. Maka segala masalah dia di tempat kerja dan sebagainya tu, dia akan mengadu depan Allah. Dia akan beritahu untuk Allah SWT, bantu dia dan sebagainya. Jadi di situ kita kata perlu kepada kita manusia ni ada sikap ataupun hubungan yang begitu rapat, supaya setiap masalah kita ni biar kita minta dengan Allah, biar Allah yang selesaikan. Jadi itu di antara perkara yang sangat penting lah. Dan puasa juga mengajar kita erti kejayaan sebenar. Jadi kalau sekarang ni kita kata kita ada harta banyak dah, kita pangkat tinggi ataupun kita ni hebat dan sebagainya, tapi kalau kita lihat bila perintah Allah SWT ini diturunkan, maka kita tahulah bahawa kejayaan sebenarnya ialah bila kita mengikut perintah-perintah Allah SWT. Itulah kejayaan sebenar kita. Walaupun kita kata kita ada apa sahaja dari segi kebendaan dan sebagainya, tapi kejayaan sebenar kita ialah bila kita ikut perintah Allah SWT. Jadi kalau kita tengok pada orang berpuasa ni, Tuhan kata dia ada dua kegembiraan, iaitu pertama bila masa dia berbuka, dan kedua ketika dia menemui Allah SWT. Jadi kita juga dengan puasa ni kita akan rasa lemah lembut ataupun ada rasa belas kasihan. Jadi kalau Rasulullah SAW mengajar umatnya apabila seseorang itu mencaci atau memperli orang berpuasa, maka hendaklah dia berkata aku berpuasa.
Jadi seorang mukmin yang hakiki amat berhajat kepada latihan seperti ini. Kerana tidak mungkin kata dakwah itu dapat disebar dengan kekerasan. Maknanya kita kata tak menimbulkan kemarahan ataupun bila orang kita kata orang perli kita, orang caci kita, kita balas balik dengan benda yang lebih berat. Jadi maka kalau gitu berlaku perkelahian. Tapi orang yang berpuasa ni dia suruh supaya sentiasa berlemah lembut ataupun sentiasa sabar dan sebagainya untuk menahan diri dari perasaan marah. Pemusuhan dan pembalahan tidak sedikit pun mendatangkan keuntungan. Yang sebenarnya dia semakin kita kata kerugian lah bila berlaku perbalahan dan sebagainya. Dan seterusnya dengan puasa juga dia mengukuhkan kesatuan ummah. Jadi kita rasa kita sama saja, semuanya lapar dalam bulan puasa, tidak mengira bangsa, warna kulit dan sebagainya. Semuanya satu tujuan, iaitu kita kata mentaati perintah Allah SWT, dan di situlah kita kata kita sentiasa bersatu, wujudnya kesatuan umat yang paling utama dan perlu ada dalam diri kita lah, ini rasa persaudaraan dengan saudara-saudara Islam kita. Dan juga kita menyedar kepada kehebatan Allah dengan adanya bulan Ramadan, bulan Syawal nanti pun kita melihat bagaimana perjalanan ketentuan perjalanan bulan, bintang dan sebagainya itu dengan apa yang berlaku misalnya untuk menetapkan tarikh puasa, tarikh hari raya, maka di situ kita melihat bagaimana keagungan Allah menciptakan bulan, peredaran dia, menciptakan bintang, matahari dan sebagainya. Jadi di situ kita boleh melihat keagungan Allah SWT, dan kita lahirlah dalam diri kita ni rasa rendahnya kita ataupun kerdilnya kita berbanding dengan Allah SWT. Dan seterusnya mungkin yang ni yang penting jugalah pada kita penjawat awam ni, iaitu menjaga masa. Jadi puasa mengajar seorang Muslim supaya teliti dengan masa dan jadual hidup. Ketika bulan Ramadan, seorang Muslim perlu teliti dalam menentukan waktu berbuka, sahur. Kerana kalau silap, jadi boleh membawa kepada batal. Jadi yang kita dilatih supaya kita ni jaga masa lah. Maknanya masa macam kita ni sebagai pensyarah dan sebagainya, kita memang terikat dengan masa. Ada masa kita kena mengajar, ada masa kita mesyuarat. Jadi kalaulah kita boleh latih diri kita dengan mengikut masa, tidak kita kata melanggar masa, disiplin masa ni sangat penting lah bagi kejayaan apa benda bidang pun. Saya rasa disiplin masa ni sangat perlu dalam kehidupan kita, sama ada di tempat kerja kita, di rumah kita pun gitu juga. Sebab itu kalau kita tengok Allah SWT setiap hari itu Allah SWT dah beri satu latihan yang sangat penting kepada kita tu untuk jaga masa sembahyang tu. Jadi perancangan hidup kita ni mungkin lebih mudahlah berjaya sekiranya kita dapat menguasai atau menjaga masa kita ni. Seterusnya kita kata dapat kesihatan tubuh lah. Kalau kita jaga makanan kita melalui berpuasa ni, pakar-pakar perubatan pun dapati bahawa dengan berpuasa ni dapat banyak menyembuhkan pelbagai penyakit lah. Jadi kita pun nak kepada pekerja-pekerja yang sihat. Dengan sihat ni banyak benda lah yang kita boleh buat. Jadi kalau orang ni tak sihat, jadi ketua jabatan pun rasa pening jugalah nak buat sesuatu aktiviti dan sebagainya. Jadi saya rasa itulah Ustaz beberapa perkara yang mungkin kita boleh kongsi lah. Mungkin Ustaz ada lagi tu nak tambah. Itu. Terima kasih Ustaz. Ya, okey, terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Okey, cantik sangat. Maksudnya kalaulah apa yang Tuan Haji royak tadi, kalau saya boleh buat semua, maknanya lepas raya ni saya kira baik sangat. Jadi seorang yang sangat baik lah. Seorang yang penyabar, seorang yang tidak kecek kosik, kecek karung, tidak bercakap karung, seorang yang hati dia kuat, tidak menakut, tidak mudah mengalah. Seorang yang apa tadi tu tahu jaga masa, seorang yang ikhlas, jujur, integriti, takut hanya kepada Allah, peduli apa orang nak kata apa. Tak, maksudnya kalaulah kita dapat
banner benda ni tak banyak pun sedikit dalam diri kita. Maksudnya kita keluar daripada Ramadan nanti kita dah jadi orang lain lah. Kita bukan jadi lagi kita sekarang. Tapi yang itulah yang malangnya, kita hanya fokus kepada, biasanya kita ni yang ada satu silapnya mungkin lah Tu Haji, kita ni start hari ni lagi. Saya ada tu orang tanya tadi tu nak buka dengan apa hari ni? Tu Haji nak buka gambar hari ni. Baru pukul 9 orang tanya buka puasa tu. Jadi fokus kita hanya itu sajalah. Fokus kita hanyalah lapar, kita tahan, lepas tu kita kotor makan pada maghrib nanti. Waktu kita belasak, colik pula selepas tarawih kalau ada kedai buka lah. Maksudnya fokus kita dah lari, sebab itulah puasa kita ni dia tidak menghala ke apa yang Tuan Haji kata tadi tu. Tak pergi kepada sabar, tak pergi kepada integriti, tak pergi kepada kental, tak pergi kepada apa pun yang tadi tu. Sebab apa? Sebab kita puasa kita mengarah ke tempat lain. Kita arah ke bazar Ramadan, kita arahkan sekarang ni duk fikir dah nak minum air tuak ke, nak minum air cincau ke apa ke. Jadi puasa tidak mengajar kita apa-apalah sebenarnya. Kalau kita itulah mungkin sama jugalah dengan solat tadi. Solat dia tidak boleh membantu kita apa-apa sebab fokus kita hanya kepada tak tahu apa lah, fokus kita tidak kepada apa yang perlu kita capai. Jadi kalau puasa itu tujuannya nak capai benda-benda yang tadi, pasti kita akan berubah, tidak banyak pun, sikit. Jadi kita terima kasih Tu Haji, kita sama-sama doa. Kita ni dah hujung-hujung umur ni, takutnya puasa ini adalah puasa yang terakhir untuk kita lah. Tahun depan tak ada dah. Saya jiran saya tahun lepas ada jiran sebelah ni. Tahun lepas boleh lagi puasa bersama walaupun tak terawih bersama. Tahun ni tak ada lah dia. 2-3 orang juga jiran. Takut tahun depan kita pula tak ada lah, kata tak ada dah Sata. Puasa tahun lepas ada lagi dah. Jadi tak tercapai yang sepatutnya kita boleh capai, tapi kita tak cuba mencapainya. Tu yang kita takut. Kalau kita dah cuba untuk mencapai tak dapat, lain cerita. Jadi kita tak cuba, kita pergi fokuskan kepada benda-benda lain, tidak fokuskan kepada objektif. Kenapa disuruh kita berpuasa, kenapa disuruh kita jaga sangat Ramadan tahun ni, setiap tahun ini, sebab kita nak dapat apa yang Tuan Haji cerita tadi lah. Jadi kita doakan semoga kita kuat belaka, terutamanya kita warga IPG Kota Baru ni kuat-kuat untuk kita dapat mengubah suasana. Kalau kita dapat mengubah suasana IPG pun, kita dapat ubah suasana kita sendiri, tak apa. Dan bila berubahnya kita, insya-Allah persekitaran kita akan berubah, IPG kita berubah, dan semuanya akan berubah lah, insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih Tuan Haji. Saya nak panggil pula ni, mungkin tengah-tengah Ramadan ataupun akhir Ramadan, kita jumpa budak ni kalau insya-Allah. Jadi sedap buang Tuan Haji ni. Jadi itulah, jangan lupa sahabat-sahabat kita yang menonton tu ramai juga ni, dan saya buka 3-4 channel Facebook ni. Di sini saja pun ada dekat 30 orang dah. Mungkin di channel-channel lain saya tak ada nak dipantau dia ada berapa. Dan kita pakai share, tolong share, simpan masuk dalam Facebook kita. Kalau ada sahabat-sahabat kita tak boleh nak tengok masa ni, mungkin dia boleh tengok karang, dia tengok esok, dia tengok lusa. Kemarin pun kita dapat penonton yang agak ramai. Kali pertama kemarin pun dekat 300-400 juga yang menonton siang dan kemarin. Hari ni kita agak bertambah sikit lah, bertambah lagi. Apa nama ni, bukanlah apa-apa sebenarnya. Benda ni kita nak manfaatkan, bukan senang kita nak duduk ini. Kalau kita tak manfaatkan, kita kalau kita tengok lepas tu kita tak sebarkan kepada orang lain, rugi jadi kita sebar-sebarkan. Terima kasih Tuan Haji dan terima kasih semua. Kita berhenti setakat tu. Tak ada lah. Esok pula lah, esok kita ada dengan Ustaz Aziz esok, pukul 10 esok insya-Allah dengan Ustaz Aziz Zakir Razali, untuk kita sama-sama. Dan saya akan kita akan jemputlah pensyarah-pensyarah kita ni hebat-hebat belaka ni
setakat kita buat gini dah. Kalau tak cukup pensyarah kita cukup pensyarah dari luar. Kawan-kawan saya yang dari IPG Terengganu, IPG Pahang, ada tu saya kontak dan mereka kata bersedia lah untuk kalau panggil je, okey beres dia kata. Jadi itu saja Tu Haji. Setakat tu aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nak cari lagu ni, nak buat lagu selagu penutup. Saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan suram di jiwaku. Dan ku berjanji akan ku teruskan semangatku itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, 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 Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah